Kini tu orang yang sidak pengusaha kek lapis tu kan sidaknya dah berumur semua. Oh, betul. Bagi kami bagus kita yang mewarisinya and then kita kini tu kita yang angkat lagi. Assalamualaikum dan hai guys. Okey, bersama kami Siti dalam podcast Tegas and Friends. Okey, podcast Tegas and Friends adalah satu program di mana kita adalah membincangkan isu-isu semasa yang berkait dengan anak-anak Sarawak dan juga berkaitan dengan STEM dan juga makers. Okey, sebelum kami memulakan podcast kita pada hari itu, okey, terlebih dahulu mungkinlah ada yang dah tahu ataupun ada yang belum tahu tentang apa ia Tegas. Mungkin pernah je dengar tapi si tahu apa. Okey, kami akan cerita sedikitlah apa Tegas. Jadi Tegas nama penuhnya adalah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak. Jadi setiap kali kita dengar tabung tu orang akan mikir tempat nak minjam pembiayaan pendidikan. Bukan. Di situ kami nak menegaskan bahawa Tegas adalah satu badan amanah yang telah ditubuhkan pada tahun 2012 di bawah Kerajaan Negeri Sarawak. Okey, peranan utamanya adalah untuk mempromosikan TVET, STEM dan juga keusahawanan. Jadi, sebelum kami meneruskan topik podcast itu, topiknya adalah warisan kek lapis di Sarawak. Okey. Kita tu dah di hujung Ramadan kata orang. Vibes nak raya ya. Wah, udah membuat-buat. Ada yang dah berbeli baju raya. Maklumlah, baru-baru tu udah diumum. Di Sarawak tu dah boleh beraya sampai 7 Syawal. Betul sih. Semua dah happy-happy. Ada yang dah berbeli barang kuih, ada yang dah berbeli biskut. Jadi, tapi kita nak berayalah. Tapi kita perlu ingat, kita perlu jaga SOP, jaga jarak kita perlu pakai mask, hand sanitizer, kita perlu bersama melawan COVID tu. Ingat, kita jaga kita, hashtag kita jaga kita. Okey, untuk topik hari tu, kek lapis Sarawak, setiap kali nak raya, orang akan ingat kek lapis. Even sidak di Semenanjung pun, asal nak raya je, ada sidaknya ngoda kita di Kuching tu. Okey, sebab kek lapis Sarawak tu bagi dia kacak sikit. Kedua, unik sikit. Ketiga, berkala-kala, macam-macam design je ada. Jadi, kita orang itu sangat-sangat bertuah sebab kami ada menjemput seorang pengusaha kek lapis di Sarawak. Namanya tu sekarang dah berbelas tahun dah di Sarawak tu, peniaga kek lapis. And setiap kali kita ke Medan Niaga Kubah ya, kita akan memang pergi ke kedainya lah untuk membeli kek lapis tu. Jadi di situ kami jemput pengusaha Zoo Kek Lapis Sarawak, Puan Siti Zulaika binti Kadri. Nama kami dua pun dah sama. Namanya Siti Zulaika, kami Siti Zunaiza. Okey, selamat datang Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput kami. Macam ni puasa tu okey lah. Okey, Alhamdulillah. Okey. Untuk Zoo Kek Lapis Sarawak, sebelum kita bercerita lanjutlah tentang Zoo Kek Lapis Sarawak, boleh sikit tak kenalkan diri kita dulu lah. Mungkin ada yang nak tahu, lagi single kah, tak asal sini. Okey, silakan Puan. Okey, Assalamualaikum semua. Kami Siti Zulaika binti Kaduri, berumur 31 tahun, dah berkahwin. Asal dari Kuching, Sarawak. Berapa orang anak dah? Ada anak dah 3 orang. 3 orang dah. Agak biak kau 31 tahun. Okey. Untuk perniagaan Zoo Kek Lapis Sarawak, kami nak tanya kita. Itu sebenarnya adalah hobi ke ataupun sebenarnya kita suka-suka je ambil gambar, molah-molah kek, ambil gambar, post di Facebook dan tiba-tiba ada orang request nak minta molah kek lapis ataupun yang memang turun-temurun dari family. Macam ni, cuba tak sedikit bilanya mula ke macam ni? Sebenarnya kedua-duanya lah. Sebenarnya kek lapis tu minat. Minat. Okay. Dari kecil kami dah nangga mak kami molah kek lapis. So dari sia kami pun dah minat jual nangganya melapis ya nak. Memang dari mak lah. Dari mak. Dari kecil dah nangganya melapis. So kami pun nangganya molah pun rasa nak molah juga. Dari sia dah dari kecil sampai kena tok kami dua nang dah molah kek lapis. Bisnes tu didaftarkan bila startnya? Tahun 2016. Okey. Dalam banyak adik-adik kita lah. Berapa orang yang berminat dengan kami? Kita seorang aja. Kami seorang aja. Kita seorang aja. Okey. Okey, mungkin
dalam perniagaan kek lapis tu lah bagi kita, ialah kita tu bila dah ada COVID tu macam-macam cabarannya. Betul. Kita nak kadang-kadang nak berbisnes pun susah. Yes. Jadi macam ni sebenarnya cabaran sebelum dan selepas COVID-19 tu lah kita pun bisnes ya. Okey, memang merudum lah, menurun sejak tahun 2020 ya. Waktu ya memang menurun gila bisnes kek lapis. Tapi masa ya kek lapis nang orang dah tahu. Okey, kami orang pun modal ya terpaksa dikurangkan. Pekerjanya ada yang kena buangkan macam ni? Pekerjanya kami orang kurangkan gaji. And then masa bekerja pun dah dikurangkan. Sebab simok gaji daknya ya tip potong, so daknya kena kerja kurang lah. Macam ni kita mengatasi masalah ya? Mengatasi masalahnya biasa aja. Kek lapis memang terkenal, orang dah tahu. Kami ada customer tetap, so daknya lah yang akan membelinya. Memang tahu, memang family lah. Daknya memang tahu family, dak kawan-kawan semua, customer tetap memang daknya ada. Okey. Macam kita tahu kini tu semua benda pergi ke digital. Yes. Okey. Lagi-lagi di Sarawak tu memangnya mementingkan digital ekonomi. Okey. Macam ni pada pendapat kita lah potensi industri kek lapis secara amnya dan khususnya untuk di Sarawak tu bila kita bertukar ke platform digital tu. Kek lapis tu sebenarnya memang dah famous, seluruh negara dah tahu. So kita ada masalah lah. Just kita rajin nak promote dalam FB, Insta, WhatsApp. Asal kita rajin promote, orang akan tahu. Okey. Kami nak nanya lah dalam pendapat kami lah sebelum tu lah, sebelum adanya kek lapis pun trend tu setahu kami orang dulu-dulu dia suka ngukus kek. Yes. Betul. Mun yang ngukus kek pun nak, contohnya kek lumut, yang ambil color hijau, yang ikut color lumut. Betul. Contohnya kek negro, yang ambil color hitam, jadi kek warna hitam. Betul. Okey. Contohnya fazura, kek lapis fazura. Purple, putih, hitam. Macam ni yang boleh terfikir nak molah color ya. Adakah sebab Fazura dengan Fatah Amin tak pakai baju purple kah? Yalah sikitnya. Baju kahwinnya dua warna purple ya. Because of baju kahwin. Terus ada benda ya. Contoh macam nak sabuk, nak Tun Razak apa indah ya? Ya, nak ikut warna sabuk juga lah. Kan warna sabuk. Okey. Nya pun adakah macam seorang yang molah dan orang lain ikut? Ataupun macam ni seorang molah memang orang lain akan ikut. Memang ya trendnya lah. Okey. Banyak itu penangga orang berjual kek lapis memang banyak. Kami nangga yalah mun di ada yang si kenal dengan macam-macam lah kek lapis tu lah. Contohnya kami nak madah kami lah ada penyakit kencing manis. Contoh contoh aja, bukannya benar-benar tu. Kami ada penyakit kencing manis. Okay. Seperti yang kita tahu, kek lapis tu memang semua manis-manis. Tiada yang si manis. Apa kelainan kita pun kek mun dibandingkan dengan kek lapis yang lain? Adakah contohnya kami tak ada kencing manis, kayak kita boleh provide kek yang kurang manis macam ni? Kami ikut budget customer and request customer. Customer madahnya mau harga bawah 100, kami pula harga bawah 100. Menyasik dah masalahnya mau atas 100, kami ikut harganya pun lah. And then customer yang minta kurangkan harga, minta kurangkan gula kah, kami orang akan ikut. Memang akan ikut lah. Contoh request yang pernah dipolah oleh kita? Daknya si mau manis, and then daknya mau harga bawah 80, kami ikut harga si daknya. So bahannya kami kurangkan lah, macam butternya kami guna butter biasa berbanding dengan harga yang 100 ke atas, butternya golden churnnya. Ya, ajak bezanya. Banyakkah permintaan yang minta request special demand? Banyak. Memang banyak. Mun ikut lepas kini tok pandemik COVID tok nak ekonomi yang menurun tok, kami ikut budget customer, so customer si lari, and then daknya nang sentiasa ada beli kek kami. Okey. Macam kita tahu kita tok lagi biak-biak macam tu lah. Selalunya lah orang anggap bisnes kek lapis tu old school lah. Tapi tradisional orang lama yang suka mula-mula melapis kek tu. Mun orang biak tu saya dah sabar je nak melapis kek sige-sige betul. Okey. Macam ni kita nak menepis persepsi old school tu dalam kalangan orang-orang muda. Contoh kita pun biak macam ni. Okey, kini tu orang yang sidak pengusaha kek lapis tu kan sidaknya dah berumur semua. Betul. Bagi kami bagus kita yang mewarisinya, and then kita
Kinetok kita yang angkat lagi, and then sikit lagi kita ngikut peredaran masa lah. So, yalah Kinetok kami nangka trend biar Kinetok lah. Contohnya mak lelaki ni akan suka fotografi. Orang perempuan akan gagal bermake up, mula tutorial di Facebook apa semua. Sikitlah minat juga lah. Minat orangnya mesti mau ada minat. Sebenarnya kek lapis tu nya pun menjana pendapatan kita sebenarnya. Untungnya sikit kek dah berapa dah sebenarnya. Tapi nak belajar melapis susah sih sebenarnya. Susah. Memang ikut kesabaran je lah. Memang perlu kesabaran yang tinggi lah. Memang perlu kesabaran. Selalunya lah macam kita orang di pihak Zoo Kek Lapis ni pun ada sihnya menyediakan macam short course kah pakai nampak muda macam tu, nari-nari taknya supaya minat dalam kek lapis tu. Ada juga lah. Ada. Berapa kekerapan kita maulah short course macam ni? Sebulan sekali je. Sebulan sekali. And then ikut permintaan je lah. Mungkin net tu memang saya dah pola lagi dah. Sebab susah nak berkumpul lah pindah lah. So memang waktu tu kita memang saya dah maulah course yang bersemuka lah. Macam ni dengan online? Online ada juga. Tapi belum berapa gila lah sebab memang pengusaha kek lapis tempat kami tu memang fokus ke kek je. Sebab pekerjanya kan dah banyak. So saya dah masa nak mula ya jual lah. Setakat tu berapa tempat cawangan kita yang dah ada? Ada 2 je. Ada 2. Sikit lagi di sini? Sikit lagi di rumah. Di rumah? Memang di rumah, and then sikit lagi di Medan Niaga Satok. Di rumah yang kawasan ni? Kawasannya dekat Taman Mawar Jita. Taman Mawar Jita ya? Memangnya buka di rumah lah? Memang buka di rumah. Okey. Macam kita nanggap kini tu lah. Permintaan kek lapis tu lah. Selalunya Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidilfitri tu lah. Memang tinggi. Memang tinggi. Macam ni dengan tahun baru Cina kah, gawai kah, macam ni permintaannya? Sama juga. Sama. Adakah kita menyediakan macam gift ataupun yes, apa ada bentuk lah? Kami mula package untuk gift, setengah biskut sekali, setengah dekor, and then memang ada pembeli lah, memang setidaknya ada. Bukan musim perayaan contohnya macam ni dengan salesnya Salesnya tinggi macam perayaan, tapi customer dari Semenanjung ada. Memang ada. So, dari Sabah. Customer kita dalam Malaysia je lah. Dalam Malaysia. Di luar belum ada lagi. Setakat tu Semenanjung and Sabah, Brunei. Okey. Mungkin lepas tu kita ada perancangan untuk mengekspor kita pun kek lapis keluar macam ni. Memang ada. Memang ada lah. Memang ada Kinetok, tapi Kinetok fokus ke kita dulu lah. Negeri kita dulu. And then lepas ya dah okey, pasaran Kinetok, ekonomi kita dah okey, mungkin boleh mbak ke luar negara lah. Okay. Kami dengar ya kita ada macam involve dengan molah kek lapis terpanjang di Malaysia, masuk dalam Malaysia Book of Record. Yes, betul. Macam ni boleh tiba-tiba pandai join benda. Adakah di-invite ke macam ni? Ya, daripada Persatuan Kek Lapis Sarawak, and then semua pengusaha kek lapis Sarawak join benda ya. Dan kami orang sama-sama membuat kek lapis ya, memotongnya, menyambungnya sampainya dipanjang. Nya sama kek lapis semua atau lain-lain? Sama kek lapis semua. Sama. Semua orang bergabung persatuannya, mula kek lapis terpanjang. Bapa persatuan yang ngikut pertandingan ni ya? Silap kami lebih 20 persatuan lah. Lebih 20 persatuan lah. Di Sarawak aja. Memang banyak lah. Memang pengusaha semua. Okey. Bagi kita lah macam kita tahu lah di era digital tu. Macam ni kita rasa akan datang kita pun kek lapis tu. Adakahnya versi virtual ke? Macam ni rasanya. Apa inovasi yang akan dilakukan daripada masa ke semasa seiring dengan kita pun era digital tu? Bagi kami Kinetok, media sangat penting lah. Sebab and then secara talian pun kami rasa kek lapis Kinetok banyak dah orang order secara talian. Memudahkan lagi lah. Daripada setidaknya berurusan dengan kita, mana yang Semenanjung pun boleh order dengan kita melalui talian online. Senang lagi. Sebab sekian lah Kinetok memang semua online lah. Kita ada mula review kek ataupun apakah di IG ke ada? Ada, tapi nak yang gila aktif gila aktif gila lah. Mungkin ada pekerja-pekerja kita yang kaki TikTok
bekerja pun kurang. Dannya fokus dengan molah kek kerja. Molah kek kerja. So kini tu dekat-dekat nak raya tu memang banyak lah. Memang banyak. So dekat-dekat ada yang masih molah order lagi ke ataupun memang dah settle semua order? Ada juga masih. And then kini tu kami on fokus ke kek ready stock lah. Ready stock memang ada di rumah. Selain kek lapis, biskut ada juga? Biskut ada. Apa jenis biskut yang kita boleh? Ada 4 jenis je. 4 jenis. Coklat chip, cornflake, tart nanas, tart Cadbury. So ada 4 je lah. Permintaan memang RM4 je lah. Okey. Bagi pendapat kita lah, apakah harapan kita untuk industri kek lapis di Sarawak khususnya dalam masa 20 hingga 30 tahun akan datang? Okey, harapan kami lah bagi kita belia tu, bagus kita menceburi bidang tu sebabnya memang asal dari Sarawak. So munsik kita siapa lagi nak, betul. Kita mewarisi kek tu sampai ke anak cucu kita pun sebab memang ya warisan kita. Okey, Puan Siti Zulaika, sebelum kami mengakhiri sesi podcast kita gitu, mungkin kita ada sepatah dua kata yang ingin kita sampaikan kepada penonton kita dan pendengar kita. Kita nak ngucap selamat hari raya kah? Kita mungkin ni tahu last minute beli tu ada promo 1 buy 1 free 1 kah? Sila. Okey, boleh datang ke kedai kami ataupun di rumah dekat Medan Niaga Satok ataupun di Taman Mawajita. And then terima kasih kerana menjemput kami, and kami nak ucapkan selamat hari raya. Kita raya tu jaga SOP juga, and then kita jaga kita. Okey, terima kasih Puan Siti Zulaika atas kita pun masa sebab sudi menghadiri sesi podcast kita gitu. Okey. Sebelum kami mengakhiri kita pun program, kami nak madah dengan umum lah bahawa Tegas pun ada molah sikit program berkaitan dengan Makers, iaitu Tegas Makers Challenge. Tapi ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah rendah dan juga menengah. Jadi di antara di bawah-bawah programnya ni ada macam molah macam-macam lah aktiviti yang melibatkan Makers. Jadi untuk tahun tu kita akan melibatkan aktiviti seperti membaking ataupun pembuatan pastry tu kelak. Jadi untuk maklumat lanjut, kita boleh follow FB ataupun Instagram Tegas supaya kita dapat nanggap apa update-update terkini, program-program yang dipolah oleh kami orang lah di situ. Jadi sebelum kami menghabiskan kita pun program, kami mewakili pihak Tegas ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin kepada muslimin serta muslimat yang menyambut dan meraihkan Hari Raya tu. Sekian saja untuk kami. Kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Bye-bye.